Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan yang lain. Hadirnya saya di sini adalah untuk membentangkan tentang tajuk elemen saintifik dalam adab tidur menurut sunnah. Kami adalah dari kumpulan 6 dan nama-nama ahli kumpulan 6 ialah Nur Najwa binti Muhammad Ramadan iaitu saya sendiri, Nur Nazifah binti Muhammad dan Azrina Nazira binti Azali. Tidur merupakan suatu keperluan buat semua manusia atas muka bumi ini. Manusia perlu tidur pada malam hari untuk merehatkan minda dan badan selepas bekerja pada siang hari. Jika seseorang Muslim itu tidur mengikut adab-adabnya, maka tidur itu dikira sebagai ibadah. Jadi, kita perlu sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah dan adab-adab tidur untuk mendapatkan pahala walaupun ketika tidur. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima ibadah yang ikhlas dan bagi saya tidur ialah satu ibadah yang ikhlas kerana seseorang tidak perlu dipaksa atau terpaksa untuk tidur. Kita akan melakukannya dengan ikhlas hati kita. Orang yang mengamalkan sunnah akan mendapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnah yang diamalkan akan diberikan ganjaran 100 pahala mati syahid. Sedangkan 1 pahala mati syahid sudah memadai bagi seorang itu masuk syurga, apalagi kalau 100. Tidur itu sendiri mempunyai banyak sunnah. Dan kita perlulah sentiasa mengamalkan adab-adab tidur dan sunnah-sunnah dalam tidur ini dengan istiqamah supaya kita dapat masuk ke syurga Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Saya akan teruskan dengan dalil Al-Quran berkaitan dengan tidur. Ini adalah surah Yunus ayat 67. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya, perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar keterangan-keterangan tersebut dan mengambil pengajaran daripadanya. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya iaitu pertukaran siang dan malam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Sebagaimana yang kita tahu, manusia selalu bekerja pada siang hari melakukan ibadah dan sebagainya kerana siang itu terang. Jadi ia memudahkan manusia untuk melakukan berbagai pekerjaan. Pada waktu malam pula, manusia akan tidur untuk berehat dan menenangkan diri dari kesibukan kerana letih bekerja pada siang hari. Pergantian malam dan siang menunjukkan bahawa sesungguhnya setiap umat Islam sepatutnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, pada waktu siang hari kita akan solat, bekerja, mencari rezeki dan pada waktu malam pula kita akan tidur. Kalau kita amalkan adab-adab bekerja, adab-adab tidur dan sebagainya, apa-apa sahaja yang kita buat dan kita lakukan akan menjadi satu ibadah dan kita akan mendapat banyak ganjaran pahala dan insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga Allah kelak. Bentangan ini akan diteruskan dengan kawan saya Nur Nazifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nazifah binti Muhammad, presenter kedua yang akan menyambung untuk menjelaskan atau menerangkan tentang adab tidur mengikut sunnah dan juga qaulullah. Okay, jadi adab tidur mengikut sunnah ni kita bahagikan kepada 3 bahagian iaitu adab sebelum tidur, adab ketika hendak tidur dan akhir sekali ialah adab selepas tidur. Jadi kita pergi yang pertama iaitu adab sebelum tidur. Okey, adab sebelum tidur ini salah satunya ialah mengambil wuduk. Sebagaimana hadis yang bermaksud apabila engkau hendak mendatangi pembaringan iaitu tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, Nabi ajar kita untuk mengambil wuduk sebelum tidur. Dan sebagaimana yang kita tahu, wuduk ni adalah salah satu cara untuk kita bersuci daripada hadas kecil. Okay, jadi yang kedua ialah membersihkan tempat tidur. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud jika salah seorang daripada kamu ingin mendatangi tempat tidur kamu, maka ambillah sebahagian kain lalu dikibaskannya.
Okey, hal ini bertujuan untuk membersihkan tempat tidur itu. Riwayat Muslim. Okey, so kelebihan-kelebihan adab tidur mengikut sunnah ni akan dijelaskan oleh presenter ketiga iaitu Azrina Nazira. Okey, seterusnya adab ketika hendak tidur. Yang pertama ialah membaca doa sebelum tidur. Okey, doa sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah, aku dihidupkan dan aku dimatikan. Okey. Yang kedua ialah membaca surah 3 kul, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, ini berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW, jika baginda berbaring ke tempat tidurnya pada setiap malam, baginda akan menadah tangan kemudian menghembuskan kedua tapak tangannya, lalu baginda membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda akan menyapu dengan kedua tapak tangannya ke tubuh bermula daripada kepala dan wajahnya, kemudian kepada bahagian tubuhnya. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Riwayat Al-Bukhari ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Okey, seterusnya ialah membaca ayat kursi. Okey, membaca ayat kursi sebelum tidur dapat memelihara diri daripada gangguan syaitan sehingga subuh. Fadilah ini berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Seterusnya ialah membuang sifat dengki dan memaafkan orang lain sebelum tidur. Okay, Nabi ajar kita untuk kita maafkan orang lain sebelum kita tidur, sama ada orang itu buat salah sengaja ataupun tidak sengaja. Okay. Yang terakhir ialah tidur dengan keadaan mengiring ke kanan. Okay. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, kemudian berbaringlah kamu di atas lambung kamu di sebelah kanan. Okay, riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi yang terakhir ialah adab selepas bangun dari tidur. Yang pertama ialah mengucapkan Alhamdulillah. Ini kerana kita masih diberi peluang oleh Allah untuk bernafas dan hidup di muka bumi Allah ini. So, mengucap Alhamdulillah ni adalah untuk menzahirkan rasa kesyukuran kita terhadap Allah. Bagaimana? Dengan membaca doa bangun dari tidur, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Yang terakhir ialah Qailullah. Okey, Qailullah ni adalah salah satu ibadah sunnah yang berkaitan dengan tidur. Apakah itu Qailullah? Okey, mufti bersepakat menyatakan bahawa Qailullah ialah berehat atau tidur sebentar sebelum gelincir matahari, iaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Terdapat hadis yang bermaksud lakukanlah Qailullah, sesungguhnya syaitan tidak berehat. So, ini sahaja daripada saya. Seterusnya akan disambung oleh Azrina Nazira. Saya akan menceritakan tentang kelebihan tidur mengikut sunnah. Tidur merupakan antara komponen yang sangat penting untuk kita sebagai manusia untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan seharian kita. Disebabkan itu jugalah orang yang tidak mendapat tidur yang cukup akan berdepan dengan pelbagai risiko penyakit dan juga kondisi mental. Antara tidur yang mengikut sunnah ialah tidur mengiring ke kanan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, berbaringlah di atas selusuk kananmu. Dan riwayat hadis Al-Bukhari nombor 247 dan Muslim nombor 2710. Satu di antara adab tidur yang dianjurkan adalah mengiring ke kanan, dan di sebalik sunnah Nabi ini ternyata mempunyai hikmah yang besar untuk kesihatan manusia. Sebagai orang Islam, sebenarnya kita telah dididik sejak kecil sama ada oleh ibu bapa kita ataupun di sekolah agama untuk tidur mengiring ke kanan sebagai mengikuti langkah sunnah Nabi Muhammad SAW. Antara kelebihan tidur mengiring ke kanan ialah mengurangi tekanan jantung. Jantung terletak di sebelah kiri dada manusia. Tidur mengiring sebelah kanan akan mendapat mengurangi tekanan jantung untuk mengepam darah ke seluruh badan dan juga membantu pernafasan yang baik, merendahkan tekanan darah, seterusnya dapat membantu seseorang mendapatkan tidur yang berkualiti. Kelebihan yang kedua ialah merehatkan otak kiri. Seperti yang kita tahu, otak manusia terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Otak sebelah kanan mengawal
anggota sebelah kiri dan manakala otak sebelah kiri akan mengawal anggota badan di sebelah kanan. Umumnya, kita sering memakai organ sebelah kanan untuk makan, memegang atau mengangkat barang, maka otak kiri akan banyak bekerja. Apabila kita tidur mengiring sebelah kanan, otak sebelah kiri akan dapat berehat secukupnya sebelum meneruskan aktiviti seperti biasa pada hari yang seterusnya. Dan kelebihan yang ketiga, tidur mengiring di sebelah kanan ialah mempercepatkan sistem pencernaan buang air besar. Dengan tidur mengiring ke kanan, usus besar hingga ke bahagian dubur manusia akan lebih cepat dan mudah penuh. Apabila sudah penuh, ini akan memudahkan seseorang untuk membuang air besar. Jika seseorang sering sembelit atau sukar membuang air besar, bolehlah menggunakan cara ini, iaitu tidur mengiring di sebelah kanan sebagai satu jalan penyelesaian. Tidur mengikut sunnah yang kedua ialah berwuduk sebelum tidur. Dalam riwayat Al-Bukhari 6311 mengatakan bahawa sekiranya kamu mati, nescaya kamu mati di atas fitrah, dan jadikanlah kamu rangkuman doa ini sebagai akhir apa yang kamu baca. Dan dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila kamu pergi ke tempat pembaringan kamu, maka hendaklah kamu wuduk seperti kamu wuduk untuk solat. Kemudian berbaringlah di lambung sebelah kanan. Dan Al-Qadi ia berkata, hadis itu terdapat 3 sunnah. Salah satunya berwuduk untuk tidur kerana dibimbangi oleh Allah mematikannya tanpa taharah. Taharah ialah tanpa dalam keadaan bersuci. Seterusnya, supaya mimpinya benar serta jauh daripada permainan syaitan dalam mimpinya dan yang menakutkannya. Ketiga, jika dia mati, maka akhir amalannya di dunia adalah bertaharah serta zikrullah. Antara kelebihan berwuduk sebelum tidur, yang pertama, wajah berseri-seri. Manfaat wuduk sebelum tidur lainnya iaitu wajah akan terlihat berseri-seri. Setiap Muslim yang terbiasa berwuduk akan memberikan bekas pada wajah dan tangannya. Bahkan di hari kiamat nanti, orang yang sentiasa berwuduk wajahnya akan terlihat terang. Rasulullah SAW sendiri menyarankan untuk melebihi tubuh yang dibasuh ketika berwuduk, supaya di hari kiamat nanti terlihat berseri-seri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis berikut, yang bererti, sesungguhnya umatku pada hari kiamat adalah ahrur dan al-muhajjalun kerana bekas wuduk. Sesiapa saja yang mampu memanjangkan gurunya, maka lakukanlah. Kelebihan wuduk sebelum tidur ialah diampuni dosa-dosanya. Setiap Muslim yang berwuduk, maka Allah SWT akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Selain itu, wuduk sebelum tidur juga akan meningkatkan derajat seseorang dan akan selalu diberikan kesabaran saat menghadapi perkara yang tidak disenangi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian atas apa yang membuat Allah menghapus kesalahan dan mengangkat darjat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasul. Beliau melanjutkan, menyempurnakan wuduk di pagi hari yang dingin, bersabar menghadapi perkara yang tidak disenangi, dan memperbanyakkan langkah ke masjid dan menanti solat serta setelah salat. Itulah riba. Sunnah tidur yang ketiga ialah membersih tempat tidur. Sebelum tidur, katil perlulah dikibar sebelum naik ke atas katil. Apabila seorang daripada kamu akan tidur pada tempat tidurnya, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya itu terlebih dahulu, kerana ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah Rasul ini menunjukkan bahawa sebelum tidur hendaknya kita menjaga kebersihan tempat tidur. Saat tidur tentu pernafasan boleh terganggu jika banyak debu atau bakteria. Selain itu, kotornya tempat tidur dapat mengganggu kesihatan kulit kita. Adanya kuman penyakit yang dihinggap di tilam, bantal dan selimut yang kita gunakan malah setiap orang yang tidur di atas tilam pastinya ada sel-sel mati di tubuhnya yang jatuh atau melekat di tempat tidur. Pada ketika seseorang itu terjaga dari tidurnya, sel-sel tersebut akan tertinggal di situ. Ketika orang tersebut tidur semula tapi tidak terlebih dahulu membersihkan tilam yang akan di tidurnya itu, berkemungkinan besar adanya kuman tidak terlihat yang akan memakan sel-sel mati tersebut di atas tilam, selimut dan bantal yang kita gunakan tersebut.
Oleh kerana sebab itulah adalah sangat penting untuk kita mengibaskan katil dan tilam yang akan kita tidur itu terlebih dahulu. Sebelum tidur bagi memastikan segala kuman atau apa sahaja yang tidak kita nampak itu hilang dan tidak berada di tempat tidur kita. Yang kedua, mungkin adanya makhluk halus atau makhluk raib yang tidur di atas katil tersebut yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu jin jahat atau syaitan dan iblis. Tidak ada satu tilam atau tempat tidur pun yang terbentang di dalam satu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali syaitan akan tidur di atas tilam tersebut. Orang yang beriman kepada yang raib pasti menyedari bahawa kita hidup bersama dengan makhluk ciptaan Allah yang lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Oleh itu, sebab itulah melakukan sunnah Nabi dengan mengibas-ngibaskan tempat tidur dengan kain sarung sebelum tidur sambil membaca bismillah atau doa sebelum tidur adalah sangat digalakkan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.